Lawatif Najihah binti Abdul Malik ingin menceritakan tentang definisi pemimpin. Menurut Kamus Dewan, pemimpin bermaksud orang yang memimpin, membimbing dan mengetuai sesuatu kumpulan ataupun sesebuah organisasi. Tetapi, menurut pandangan Islam, pemimpin merupakan orang yang bertanggungjawab untuk mengurus dan memimpin umat Islam seperti khalifah. Khalifah merupakan pemimpin ataupun pemerintah yang tertinggi di sesebuah negara yang dipertanggungjawabkan untuk mentadbir kemaslahatan dunia dan menjaga kesucian agama. Saya, Siti Raifana binti Azhar, akan membentangkan tajuk saya iaitu Pemimpin menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Kepimpinan yang baik sentiasa menjadi impian kepada sesebuah organisasi ataupun institusi dalam masyarakat. Islam dari awal persyariatannya sentiasa mengingatkan kepada pemimpin mereka tentang kepimpinan ini dengan memberi peringatan dan juga amaran tentang tanggungjawab dan juga amanah. Kita dapat lihat daripada contoh kepimpinan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat yang menjadi rujukan kita sehingga ke hari ini. Terdapat beberapa istilah, konsep pemimpin dan juga kepimpinan dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, iaitu khalifah yang ditujukan kepada manusia untuk bertanggungjawab di atas muka bumi ini. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang bermaksud, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Jadi, sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia terikat dengan 3 hubungan, iaitu yang pertama, hubungan menegak yang melibatkan antara manusia dan juga Allah Subhanahu Wa Taala dalam menuruti perintahnya. Dan yang kedua, hubungan dalaman yang melibatkan antara manusia dan juga dirinya sendiri, iaitu dalam mengembangkan ilmu agamanya ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga, hubungan melintang yang melibatkan antara manusia dengan manusia yang lain dan juga manusia dengan makhluk yang lain seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Hubungan ini menunjukkan tentang bagaimana pemimpin itu memimpin orang yang di bawah jagaannya. Seterusnya, ingin saya bentangkan syarat kelayakan bagi seseorang pemimpin itu menurut ulama dan juga syarak Islam. Terdapat 5 isi yang saya perolehi, iaitu yang pertama, seseorang pemimpin itu perlulah mempunyai kecekapan dan keupayaan yang sempurna. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai al-wilayah. Seseorang pemimpin itu terdiri daripada Islam, merdeka, lelaki, baligh dan juga berakal. Isi yang kedua, pemimpin tersebut perlulah mempunyai ketulusan agama dan juga moral. Dalam bahasa Arab disebut sebagai al-adalah, iaitu terdiri daripada orang yang jujur, berhati-hati dan juga menjauhkan perkara-perkara yang mendatangkan keburukan dan juga mendatangkan dosa. Hal ini boleh dikaitkan bagi seseorang pemimpin yang mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar, mencegah kemungkaran serta mengajak ke arah kebaikan. Dan yang ketiga, seseorang pemimpin itu perlulah mempunyai keupayaan, kebolehan dan kecekapan dalam ilmu agama. Hal ini demikian bertujuan untuk pemimpin tersebut berijtihad dalam menghadapi pelbagai masalah sama ada dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya maupun masyarakat. Seterusnya, seseorang pemimpin itu perlulah mempunyai kepribadian yang kuat
Sebagai huraiannya, seseorang pemimpin itu perlulah berani dan tegas dalam menjaga dan melindungi negara, menegakkan keadilan, menjaga keamanan dan juga merealisasikan hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dan yang terakhir, seseorang pemimpin itu perlulah mempunyai keupayaan dari segi fizikal, iaitu pemimpin tersebut perlulah sihat dari segi penglihatan, pendengaran, lisan dan juga anggota badan yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Tengku Nur Hidayah binti Raja Saleh. Saya akan teruskan dengan tanggungjawab pemimpin Islam. Terdapat 4 tanggungjawab pemimpin Islam pada pandangan ulama. Yang pertama adalah menegakkan masyarakat Islam. Pemimpin Islam haruslah menegakkan masyarakat Islam dengan cara suatu umat atau masyarakat haruslah mempraktikkan cara hidup Islam yang betul. Sama ada daripada aspek politik, ekonomi dan sosial. Asas kepada pembentukan masyarakat ini ialah akidah tauhid yang murni serta ukhuwah Islamiyah yang hakiki di antara semua masyarakat. Tanggungjawab pemimpin Islam yang kedua adalah menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Adil adalah sifat asasi bagi seseorang pemimpin. Di dalam pemerintahan Islam, keadilan meliputi semua lapisan masyarakat, sama ada orang miskin dan orang kaya, pemimpin dan rakyat, orang atasan dan orang bawahan, serta orang Islam dan orang bukan Islam. Tidak ada pilih kasih berat sebelah ataupun diskriminasi dalam pemerintahan Islam, maka menjadi tanggungjawab pemimpin Islam untuk menegakkannya. Tanggungjawab pemimpin Islam yang ketiga adalah menyebarkan dakwah Islamiah, iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Menyebarkan dakwah Islamiah ini meliputi dua, iaitu berdakwah kepada orang Islam dan kepada orang bukan Islam. Berdakwah kepada orang Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat Islam yang benar-benar menghayati Islam, manakala dakwah kepada orang bukan Islam pula supaya mereka tertarik dengan kemurnian ajaran Islam, terbuka hati untuk memeluk agama Islam. Sekurang-kurangnya mereka menerima pemerintahan Islam. Tanggungjawab pemimpin Islam yang terakhir adalah mempertahankan Islam dan bumi umat Islam. Jihad memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan Islam serta bumi umat Islam. Jihad terbahagi kepada dua, iaitu ketika damai dan ketika perang. Ketika damai, pemimpin Islam haruslah membuat persediaan bahawa untuk musuh datang menyerang. Manakala ketika perang pula, jika perang tidak dapat dielakkan, maka pemimpin Islam haruslah melancarkan jihad fi sabilillah demi menegakkan darah serta bumi umat Islam. Jadi seterusnya saya ingin pergi kepada metodologi kepimpinan dalam Islam. Yang pertama, berteraskan konsep khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, setiap manusia iaitu mukmin dan muslim mestilah menjadi pemimpin yang bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, keluarganya dan juga orang di bawah dijagaannya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan juga keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka ini dijaga dan dikawal oleh para malaikat yang kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka. Dan mereka juga melakukan segala perkara yang diperintahkannya.
Jadi yang kedua adalah kepimpinan amat berkait rapat dengan tugas amar ma'ruf nahi munkar dalam segala aspek kehidupan yang dituntut oleh syarak, iaitu akidah, syariah dan juga akhlak yang membawa manusia ke arah kebaikan dan kesejahteraan hidup sekaligus mencegah manusia daripada melakukan perkara yang keji dan munkar. Dan yang ketiga adalah kepimpinan adalah bukan satu bahan rebutan mahupun satu profession yang dimonopoli oleh sesuatu kaum ataupun keturunan. Dan yang terakhir, melantik pemimpin adalah satu kewajipan dalam Islam. Seperti salah satu hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, jika kamu bertiga, lantiklah salah seorang daripada kamu menjadi ketua. Okey, seterusnya saya ingin menceritakan tentang kaedah pelantikan khalifah pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Seperti yang kita tahu, pada zaman tersebut kita ada 4 khalifah, iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Pelantikan khalifah mempunyai syarat-syarat yang tertentu, iaitu khalifah mestilah seorang lelaki, tidak cacat anggota badan untuk melakukan tugas, dan khalifah mestilah mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang agama maupun pentadbiran. Kaedah pelantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melalui kaedah perundingan. Pelantikan khalifah ini adalah secara bai'ah ataupun sumpah setia yang mendapat persetujuan orang ramai. Pada pemilihan khalifah ini, ia menunjukkan nilai-nilai demokrasi yang subur kerana ia mendapat penerimaan masyarakat dan perbincangan berhemah daripada masyarakat Madinah yang disertai oleh golongan Ansar, Muhajirin dan Yahudi. Pelantikan Khalifah Abu Bakar ini juga mendapat bai'ah daripada masyarakat Madinah. Seterusnya, pada pelantikan Khalifah Umar bin Al-Khattab melalui wasiat khalifah terdahulu. Pemilihan khalifah ini berdasarkan ketokohan, kebolehan, berhikmah, bijaksana, takwa dan ciri-ciri yang terdapat dalam Al-Quran diutamakan. Pelantikan khalifah ini mendapat persetujuan sebulat suara daripada ahli syura dan kemudian rakyat secara sukarela memberi bai'ah dan taat setia kepadanya. Cara pelantikan Khalifah Uthman bin Affan melalui kaedah musyawarah. Pemilihan dan pelantikan khalifah ini melalui Majlis Pelantikan Khalifah. Khalifah Umar Al-Khattab telah menubuhkan majlis ini untuk mencari pengganti khalifah yang ketiga. Majlis ini juga telah dianggotai oleh Abdul Rahman bin Auf sebagai ketua dan ahli majlis yang lain. Jawatan kuasa telah memuramah setiap calon bagi mendapat pandangan masyarakat Madinah sebelum mereka membuat pemilihan dan pelantikan. Okey, yang terakhir pula ialah cara pelantikan Khalifah Ali bin Abi Talib. Pelantikan Khalifah ini melalui desakan kumpulan masyarakat Islam. Pelantikan Khalifah Ali bin Abi Talib ni dianggap tidak demokratik oleh penduduk Syam dan Bani Umayyah yang memang menentang pelantikan ini. Walaupun pemilihan Khalifah Ali bin Abi Talib melalui desakan sekumpulan masyarakat Islam, tetapi pelantikan ini dianggap demokratik kerana Ali bin Abi Talib memenuhi kriteria khalifah dan keadaan pada masa tersebut darurat menyebabkan mereka memerlukan khalifah bagi mentadbir negara. Beliau juga mendapat sokongan penduduk Hijaz, Basrah dan Kufah, serta anggota Majlis Syura juga tidak menentang pemilihan tersebut. Kita simpulkan adalah memilih pemimpin yang betul menjadi satu tanggungjawab yang berat dan juga besar seperti yang telah dijelaskan di atas. Dalam satu kata-kata yang biasa kita dengari, baik pemimpin maka baiklah rakyatnya.
Kata-kata itu ingin menegaskan bahawa pemimpin haruslah memimpin orang-orang di bawah jagaannya dengan adil dan amanah mengikut syariat Islam. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.